Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di ruangan Kaunselor Muhammad Zahrin. Jadi pada hari ini saya ingin membicarakan berkenaan tentang apa yang kita buat, apa yang anda buat, apa yang saya buat, apa yang kita semua lakukan sepanjang tempoh masuk ke PKP yang kali yang ketiga. Maksudnya kali ketiga. Jadi seperti selalulah sebagai ahli psikologi, sebagai kaunselor, saya menjiwai ataupun merasai betapa macam mana keadaan atau situasi yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Contohnya pada kita lihat balik sebentar dulu kita lihat balik minggu yang pertama. Okey, bila kata Perdana Menteri kita umumkan bukan kata cuti tapi stay at home, tinggal di rumah. Jadi kita semua sekolah diberhentikan, sektor pekerjaan pun diberhentikan dan lain-lain urusan-urusan yang membabitkan apa-apa isu dengan manusia adalah uh, di apa ditutup lah buat masa ni. Jadi pada minggu yang pertama tu memang kita seronok kan, kita yang rasa macam tak kerja, tak sekolah, boleh rehat, tak fikir hal-hal yang kerja. Jadi pada minggu yang pertama tu kita rasa macam happy kan. Memang pada dasarnya memang kita seronok, kita anak tak fikir tentang anak nak sekolah. uh, kita rasa macam saya nak tidur puas lah. Kan, jadi kita pun berpusu-pusu lah, orang ramai nak balik kampung, saya nak balik kampung. Jadi rasa happy saya sangat pada minggu yang pertama ataupun tempoh yang pertama. Jadi pada waktu itu keadaan yang boleh dikawal dari segi tahap emotion kita. Lepas tu bila kata masuk PKP yang kedua, bagi setengah orang dia melihat satu apa aktiviti, apa hobi yang dilaksanakan. Contohnya yang suka masak, dia akan masak, dia akan cari bahan, dia akan resipi dan sebagainya. Jadi yang suka menonton movie ini, okey, dia akan akses internet kan, kita dapat 1 GB kan, kerajaan bagi, jadi maknanya kita akses movie dan sebagainya. Yang suka tidur ni, yalah, pada waktu ni dah waktu yang memang selesa kita nak tidur kan. Lepas tu yang suka menulis, mengarang ataupun buat apa-apa aktiviti, dia akan menulis. Dan yang terjebak dengan online, bisnes online dan sebagainya, pada waktu tu dia mencari satu idea, cari satu. Jadi yang suka apa-apa benda, dia akan buat suatu benda yang happy. Jadi pada PKP yang kedua ni kita masih lagi dari segi analisis yang saya buat sebagai as a part of the psychology, part of counselor, isu yang membabitkan tentang psikologi manusia ni kurang diketengahkan, walaupun ada setengah kes yang dah mula hubungi, mula bertanya ini especially dari segi apa itu COVID-19 dan adakah saya ni bahaya, dan ada setengah tu dah pada PKP yang kedua ni memang tahap anxiety mula berlaku bagi sesetengah. Bagi saya sesetengah tu tak ramai tetapi ada. Ini yang kita bimbangkan kan. Walaupun benda ni dapat dikawal, cuma masuk PKP yang ketiga, bila kata umum PKP yang ketiga ni, rasa dah masyarakat dah mula dah cukup apa yang ada, cukup ni kata lain, dah mula bosan. Jadi sebab apa dia bosan? Apa yang dia buat, apa yang kerja yang dia lakukan adalah dah beres. Yang dah masak, tak tahu apalah nak masak lagi, dah beli bahan dan sebagainya, dia dah jadi stuck. Apa saya nak masak ni? Contohnya dalam Facebook, saya beli ayam, apa saya nak buat hari ni? Itu ada satu benda yang membabitkan aspek emosi tu sebenarnya, tentang apa yang saya nak buat. Ya.
Yang tidur selalu yang tidur selalu dan dah terlampau tidur sangat sampai padan-padan sakit. Pada waktu itulah dia macam fisiologi tu, badan tu rasa macam dah rasa lemah-lemah kan, sebab banyakkan tidur, banyakkan kita kurang bergerak, sebab kita ada terhad, batasan antara kita nak berjalan sana sini adalah dia terhad. Jadi sampai satu peringkat dia jadi sebam, ataupun kita duduk dalam rumah dan bila tidak ada kurangnya cahaya, kalau vitamin kalau matahari ni dia bukan vitamin D, jadi bila dia tak kena vitamin D ataupun tak dapat pencahayaan yang cukup, macam tumbuh-tumbuhan lah, dia jadi sebab jadi macam tak berlahat. Jadi yang menulis, melukis atau sebagainya, dia jadi stuck lah, apa benda lagi, sebab idea, sebab bila kata orang yang menulis ataupun orang kebanyakan orang yang banyak berfikir, orang banyak yang buat satu benda, dia akan hijrah, dia akan bergerak sana bergerak sini supaya dia nampak environment dia. Tetapi pada kali ini dia hanya terbatas pada ruang lingkup yang duduk kat rumah. Ini yang berlaku, ya, para hadirin sekalian. Di benda ni lah yang kita tengok. Yang suka online, teruskan dengan online, tetapi pada peringkat ini ahli keluarga pun dah mula terjebak, mula pada anak, lepas tu pada isteri, pada ibu, lalas pada bapa-bapa lah, yang dah tak tahu apa yang nak buat lagi. Jadi dah terjebak dengan online. ini yang nak tak nak, ini adalah kehidupan yang perlu ditemui. Jadi pada masa ini dah rasa macam dah mula satu perasaan konflik peribadi, konflik dengan pasangan, konflik dengan anak-anak, sebab dengan tempoh yang waktu yang ni lah, waktu yang ujian yang melanda, di especially melibatkan konteks atau orang yang terdekat. Kalau saya fokus kepada individu yang kadang-kadang yang sihat, tetapi pada dasarnya dia mengalami keadaan delusion. Ini yang sebagai kaunselor kita perlu lihat. Jadi masuk minggu yang keempat ataupun yang kata lain, pada waktu inilah waktu berlakunya, tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat waktu berlakunya fasa yang dipanggil cabin fever. Apa itu cabin fever? Cabin fever ni boleh katakan emosi, perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terasing atau terkurung dalam rumah ataupun tempat tertentu. Jadi individu yang berhadapan dengan cabin fever ni, dia rasa macam emosi dia, perasaan dia agak sedih sebab dia tak dapat bergerak jauh. Jadi dia duduk satu tempat yang terlalu lama dan mengakibatkan dah tak tahu apa yang nak dibuat. Jadi dia rasa terasing dengan dunia luar. Masuk kat sini ni, terasing yang bagaimana? Dia tak ada perhubungan sosial, dia tak boleh bergerak sana sini. Jadi dia dah mula perasaan mood tu dah berlainan. Jadi antara simptom ataupun tanda-tanda bagi seseorang yang mendapat cabin fever ni, antaranya dia cepat gelisah. Kalau kita katakan anxiety bimbang, tetapi gelisah ni dia macam tak menentu, dia rasa macam nak cepat, dia rasa macam apa yang tak kena, gelisah pada diri dia. Dan secara langsung dia akan menyebabkan turun motivasi macam mana? Dia tak dapat ilham, dia tak boleh berhubung dengan manusia, walaupun dengan online, walaupun dengan sesiapa saja melalui video conference, melalui Zoom dan sebagainya, tetapi dia still lagi, manusia ini sentiasa nak berhubung kan, dia nak lebih bersifat lebih dekat. Ini yang berlaku. Dan ada kalanya dia mudah tersinggung ni, dia mood tak ada kan, dah mood tak ada, lepas tu kena pula Perli ke ataupun kena marah dan sebagainya. Ini yang berlaku. Suka beri tumpuan, dia tak dapat. Maknanya kita kata lain, individu ni tak dapat bagi tumpuan yang baik. Susah percayakan orang sekeliling. Jadi apa yang berlaku ni adalah simptom ataupun akibat penyakit ini, seseorang tu dia akan tak percaya pada orang lain. Antaranya tak percaya macam mana? Dia dapat info tentang batuk, dia info tentang macam mana transmit coronavirus ni berlaku. Jadi bila seorang tu batuk ataupun
sesiapa saja yang dia rasa macam stigma tu melanda. Jadi melanda tu dia dah mula fobia dengan keadaan sekeliling. Ini yang berlaku lah. Jadi ada juga di kalangan kita ni pola tidur yang tidak tersusun. Biasanya kalau waktu yang biasa ni dekat rumah dia akan tidur dalam pukul 10, 12, 1. Kali ni kadang-kadang dah terlampau bosan dalam pukul 9 kan. Pukul 9 kan dia bangun pukul 5 pagi dan bangun 4 pagi, ataupun kadang-kadang dia pola ni dia tak tersusun sebab dah tak ada jadual yang menentukan. Jadi ini yang kita katakan berlaku sesuatu keadaan dan biasanya orang akan menambah lemah, lesu, uh, hilang penting atau hilang sabar. Jadi ini mood ataupun emosi ni yang berlaku. Dia masa sedih. Sebabnya sedih macam mana? Sedih disebabkan oleh tempoh yang berada dekat rumah ni agak lama. Jadi bila kata dia dah sedih, dah lama dan sebagainya, memang tak upaya lah dalam keadaan macam ni. Nak tak nak kita kena terima lah. Merasa sedih dan ada juga di kalangan ni akan merasa bosan. uh, Bosan lah sebab duduk terlampau lama dan ini yang boleh katakan bosan ni adalah istilahnya adalah tak tahu nak buat apa benda. Okey, ada juga di kalangan ni yang kemurungan. Makna dia sampai peringkat kalau kata depression ni adalah tekanan. Depress kan. Murung ni pun dalam istilah kepada depression, tetapi murung ni yang dikatakan adalah murung dia tak tahu apa benda nak buat. Jadi dia dah hilang mood dan sebagainya. Ini menjadikan cabin fever ni berlaku di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita tengok balik dunia luar ni, contohnya dulu kalau kita bekerja kita ada kawan. Hari ni kita bekerja di rumah, kita kerja sendirian. Tahun 2020 ni adalah waktu yang boleh katakan waktu yang cabaran bagi kita sebagai insan yang Allah uji lah kan. Macam mana pun kita kena kuat lah. Yang ada kereta boleh bergerak sana sini, tapi kali ini terpaksa berkurung kenderaan. Harga minyak walaupun rendah tetapi tak boleh nak ke mana-mana. Waktu petang ni biasanya kita jogging, tapi tak boleh jogging. Okey. Ini yang saya dapat kongsikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.